Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam pendidikan penuh beribawa. Baiklah ahli panel dan sidang hadirin sekalian, Alhamdulillah segala puji kepada Allah dapat bersama kita dalam satu pentas forum maya yang cukup mendebarkan. Namun saya yakin akan menjadi sebuah perbincangan yang sangat menarik. Baiklah hadirin yang dihormati, tajuk forum yang akan menjadi perbualan ataupun menjadi perbincangan kita pada hari ini ialah mesej atau pemikiran yang terdapat pada puisi tradisional pantun nasihat dalam antologi Baik Budi Indah Bahasa tingkatan 2. Baiklah, jadi puisi tradisional yang ingin kita bincangkan pemikirannya ialah pantun nasihat. Pantun nasihat umumnya cukup sinonim dengan masyarakat Melayu kita dan terkenal kini di seluruh Nusantara. Baiklah, sebelum pelayaran ini pergi lebih jauh, boleh sekiranya saya memperkenalkan ahli panel kita pada hari ini. Kita ada panel pertama iaitu Saudari Saidah Nafisah. Selamat datang saudari, apa khabar? Alhamdulillah, sihat hendaknya. Alhamdulillah, syukur. Baiklah, seterusnya ahli panel yang kedua, cantik walaupun saya rasa mesti cantik lah walaupun kita tak nampak muka, walaupun di musim PKP ni. Jadi saudari Nurul Faizin. Sihat saudari? Alhamdulillah, sihat saudari. Saya biasa-biasa je sekarang ni. Alhamdulillah, baik-baik je kan harapnya. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada panel kita yang ketiga. Cantik lagi, mesra, hebat berkata-kata, saudari Ummul Wardina. Apa khabar saudari, kesihatan? Apa khabar kesihatan saudari di bulan yang mulia ni saudari? Harapnya sihat sahaja. Alhamdulillah, syukur masih diberi kesihatan yang baik, insyaAllah. Alhamdulillah. Baiklah, dan yang terakhir sekali ahli panel kita yang ketiga, saudari Khairunisa. Apa khabar saudari yang manis ni? Sihat? Alhamdulillah, sihat juga hendaknya. Saya panel yang keempat, saudari pengerusi. Hihi. Maaf ya Allah, pengurusi tersilap. Minta maaf ya. Ahli panel yang keempat. Jadi bunga-bunga semuanya, dan saya yakin bila semuanya bunga, isi yang bakal dikupas juga pasti padat dan menarik. Baiklah, usai salam perkenalan, kita akan mula meneruskan forum ini dengan lebih berinti. Baiklah, pantun ini dilihat menarik untuk dikupas lantaran begitu padat dengan mesej dan pemikiran penulis yang ingin disampaikan kepada pembaca, khususnya kepada murid yang belajar tentang antologi ini. Jadi tanpa melengahkan masa, bagi mengulas tema pantun ini secara ringkas supaya hadirin dapat memahami dengan baik, dan seterusnya mengulas mesej yang pertama pada rangkap pertama. Sebelum tu eloklah saya yakin ahli panel pertama juga boleh melafazkan rangkap pertama tersebut supaya hadirin yang mendengar forum kita hari ini dapat memahami dengan lebih baik. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih saudari pengurusi forum yang kami kasihi. Sebelum saya mengulas bagi pantun nasihat ini, marilah kita bersama-sama mengamati rangkap pertama dalam pantun nasihat. Tanam balik buah peria mahal sekali. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Baiklah, sebelum saya memberikan maksud bagi rangkap satu, seperti yang saya janjikan, saya ingin mengulas tentang tema bagi pantun nasihat ini. Apakah sebenarnya tema yang telah ditetapkan oleh pengarang dalam pantun nasihat ini? Tema pantun nasihat ini adalah mengenai pesanan atau peringatan yang menjadi panduan atau pegangan hidup masyarakat agar sentiasa melakukan kebaikan dan tidak melakukan pelanggaran norma dalam masyarakat supaya ianya tidak
tidak mendatangkan keburukan dalam kehidupan. Seterusnya, apakah mesej yang cuba disampaikan oleh pengarang dalam rangkap pertama? Pada rangkap ini, pengarang ingin menyampaikan kepada masyarakat tentang pentingnya prinsip berbuat baik sesama insan, iaitu jika seseorang ingin melakukan sesuatu perbuatan ke arah sesuatu pertolongan yang bersifat kebaikan, perlulah berpada-pada dan jangan berlebih-lebihan sehingga ianya menimbulkan sesuatu yang dianggap tidak kena atau aneh pada tempatnya. Namun begitu, jangan pula sekali berniat untuk melakukan kejahatan kerana dalam agama Islam sendiri, manusia digalakkan menghindarkan diri daripada melakukan perbuatan buruk. Dapat dirumuskan bahawa jika seseorang ingin melakukan kebaikan atau perbuatan kebaikan tersebut perlulah sesuai pada tempat, masa, situasi dan keadaannya. Manakala kalau jika seseorang itu tidak mampu melakukan kebaikan, jangan pula sesekali menimbulkan sesuatu tingkah laku yang dikira melalui lisan ataupun tindakan yang bersifat buruk atau tidak baik sehingga memberi kesan kepada kehidupan sendiri. Baiklah, Alhamdulillah, penjelasan yang cukup hebat untuk kali yang pertama. Baiklah, saya yakin untuk sesi yang seterusnya pasti akan lebih menarik juga. Jadi pada rangkap pertama ni kita lihat betapa nasihat yang ingin disampaikan kepada penulis. Mesej yang cukup baik buat pembaca, khususnya mengapa ia digunakan bagi pembelajaran murid. Jadi saya makin tak sabar pula untuk tahu apa yang terisi pada rangkap kedua. Jika rangkap pertama nasihatnya tentang berbuat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali, maka mesej atau apakah pemikiran yang hendak disampaikan penulis pada rangkap yang kedua? Dipersilakan panel kedua kita. Baiklah saudari pengerusi, jika tadi saudari Saidah memuliakan ulasannya dengan melafazkan pantun, izinkan saya untuk turut melafazkan pantun bagi rangkap kedua pantun nasihat ini. Ketua-ketua raja duduk, jangan ditimpa pagan. Diketahui ganja itu mabuk, apakah sebab maka dimakan. Okey, baiklah. Pada rangkap ini, saya dapat lihat mesej yang hendak disampaikan oleh pengarang ialah perbuatan haram yang boleh mendatangkan kemudaratan. Mesej ini dapat dilihat dengan jelas melalui persoalan yang diajukan oleh pengarang yang terdapat pada rangkap pantun, iaitu mengenai perkara yang diketahui memberi kesan yang tidak baik, tapi mengapa ianya masih dicuba. Okey, contohnya seperti ganja atau arak yang boleh membahayakan kesihatan dan memabukkan diambil oleh segelintir masyarakat sehingga ia mendatangkan kemudaratan atau kesan buruk kepada individu tersebut. Justru itu, sudah terang lagi bersuluh, kita dapat lihat nasihat pengarang yang hendak disampaikan kepada pembaca adalah bahawa perkara yang tidak baik mestilah dijauhi kerana ianya membahayakan dan merugikan diri sendiri. Sekian ulasan bagi rangkap kedua pantun daripada saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Panel kedua, kupasan yang cukup menarik. Jadi di sini dapat kita lihatlah, penulis sendiri ingin mengetengahkan soal perbuatan haram yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada pembaca. Tak hairanlah pantun ini diberi nama pantun nasihat. Jadi di sebalik pantun nasihat ini, kenapa digunakan pantun? Disebabkan bahasa yang cukup indah, tersirat 1000 isi pengajaran yang boleh dipelajari. Bila rangkap kedua sudah, tanpa melengahkan masa, kita bergerak pada rangkap ketiga. Tertanya saya, apa pula yang ingin disampaikan penulis kali ini? Panel ketiga kita, dipersilakan. Baiklah, rangkap 1 pun sudah, rangkap 2 pun sudah. Jadi elok kiranya jika saya meneruskan dengan rangkap yang ketiga. Meninjau berpadi masak, batang kapas bertimbul jalan. Hati risau dibawa gelak, bagai panas mengandung hujan. Baiklah, dalam rangkap ketiga ini kita dapat melihat bahawa ianya meninggalkan nasihat supaya dalam kehidupan kita ini, jikalau berasa sedih, janganlah dibawa
saat tersebut, yang mana kita tahu dalam kehidupan ini kadang tak selalunya cerah, kadang tak selalunya mendung, dan kadang datang hujan, tapi harus diingat selepas hujan pasti ada pelangi. Jadi mesej seperti ini wajar dimasukkan di dalam pantun seperti ini supaya murid-murid itu dapat menyedari bahawa perasaan mereka itu adalah lumrah dalam kehidupan. Ini menunjukkan bahawa apabila seseorang individu itu berhadapan dengan masalah, kita mestilah berusaha serta berdoa mencari jalan penyelesaiannya. Hanya orang yang rugi sahaja yang meratapi kesedihan dengan berlebihan. Jadi nasihat tersebut dapat memberikan kesedaran untuk kita tidak berada dalam golongan yang merugikan. Begitulah mesej yang ingin disampaikan dalam rangkap ketiga. Terima kasih panel kita yang ketiga. Saya rasa panel ketiga kita sudah membuat satu kupasan yang sangat menarik untuk rangkap yang ketiga ini. Bermakna kehidupan kita ini tak selamanya sempurna dan kita tak perlu bersedih, dan janganlah kita bersedih dengan apa yang terjadi. Sebaliknya kita kena berusaha untuk mencari jalan penyelesaian bagi masalah yang berlaku dalam kehidupan kita. Baiklah, saya ingin kembali kepada panel yang pertama, Saudari Saidah. Saudari Saidah, bagi rangkap keempat ini, okey, saya lafazkan ya. Pulau di balik pulau gosong, pandan di Jawa diranggungkan. Jangan kata terdorong-dorong, badan dan nyawa menanggungkan. Apakah pemikiran atau mesej utama yang penulis hendak sampaikan sebenarnya? Apa yang khususnya murid perlu faham daripada rangkap ini, Saudari Saidah? Dipersilakan. Pemikiran utama bagi rangkap 4 adalah mengenai pentingnya menjaga anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mulut daripada mengeluarkan atau menggunakan kata-kata yang kesat, yang bersifat tidak baik, yang disampaikan melalui pertuturan semasa berkomunikasi, agar setiap apa yang kita katakan tu adalah perkataan yang baik-baik sahaja, agar kata-kata kita itu tidak memberi kesan kepada diri kita sendiri. Mesej atau pemikiran bagi rangkap 4 ni bagi saya amat penting untuk kita tekankan kepada para murid tentang pentingnya menjaga tutur kata. Seperti kita ketahui, zaman ledakan teknologi kini tentang mementingkan penggunaan telefon pintar. Berdasarkan kajian selidik yang saya jumpa dalam media daripada firma Pew Research Center, Malaysia merupakan antara negara tertinggi yang memiliki telefon pintar dengan mencatat kadar penembusan sebanyak 65%, dan Malaysia menduduki tangga ke-10 tertinggi dalam penggunaan telefon pintar. Jadi tak mustahil jika setengah daripada bilangan peratus tersebut terdiri daripada murid sekolah. Seperti yang kita tahu, terdapat sekolah yang membenarkan murid membawa telefon bimbit kerana kepentingannya yang kita dapat lihat dia penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk murid-murid ni mencapai rangkaian internet untuk cari maklumat. Tapi tanpa kita sedar, murid ni terdedah dengan gejala tak sihat. Sebagai contoh, dari segi penggunaan kata-kata, seperti yang kita tahu, murid kita lebih gemar menggunakan bahasa Selangor yang hanya difahami oleh kumpulan murid itu sendiri. Sebagai contoh ya, maafkan saya, perkataan bangsat, taiko, pailang dan banyak lagi yang membawa maksud tidak baik dan mampu mencetuskan pergaduhan antara murid-murid dalam sekolah tersebut. Jadi, sebagai murid yang ciptakan bahasa, iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan kita, perlulah menggunakan bahasa dan kata-kata yang betul dan tepat agar matlamat pendidikan untuk memperkasakan bahasa Melayu dapat dicapai. Sebelum saya menutup kata, saya ingin berpesan kepada murid bahawa setiap kata-kata kita ni mencerminkan diri kita yang sebenar. Saya yakin murid-murid mengenali peribahasa ini kerana mulut badan binasa, yang membawa maksud setiap perkataan buruk yang tajam, yang tidak baik seringkali mendatangkan kecelakaan atau kemudaratan kepada diri sendiri. Maka jagalah pertuturan kita agar ia melambangkan sifat sebenar bahasa Melayu yang halus, yang indah dan dapat menggambarkan peradaban masyarakat Melayu yang penuh sopan dan santun. Terima kasih.
Baiklah, sangat baik. Panel pertama kita sangat baik dan bermanfaat. Apa yang tadi disampaikan oleh panel satu kita, nampaknya kita semakin jelas pelbagai mesej yang ingin disampaikan oleh penulis kita dalam pantun nasihat ini. Saya lihat panel keempat kita tak sabar betul nak menyambung kupasan ni, walaupun saya tak nampak muka dia, tapi saya rasa dia dah berdebar-debar. Jadi pentas ini saya serahkan pula kepada panel keempat bagi menjelaskan pula rangkap yang kelima. Dipersilakan saudari. Terima kasih saudari pengerusi. Akhirnya tiba juga giliran saya ya, panel keempat. Okey, sebelum itu, mari kita dengarkan sama-sama rangkap pantun yang kelima ini. Hangus berteh berwarna merah, mari dituang ke dalam kain. Suami yang letih usah dimarah, kelak terbang ke bunga lain. Dapat saya perjelaskan di sini, mesej yang terkandung di dalam rangkap ini ialah tentang nasihat kepada seorang isteri supaya hendaklah mengelakkan diri daripada memarahi suami yang sedang letih kerana dikhawatiri suami akan mencari perempuan lain. Berdasarkan dari maksud pantun ini, nasihat ini ditujukan kepada seorang isteri supaya sentiasa berhati-hati apabila mengeluarkan kata-kata terhadap suami. Terutama apabila suami anda yang sedang dalam keletihan apabila selesai membuat sesuatu pekerjaan. Hal ini kerana apabila seseorang suami dalam keadaan yang keletihan, secara tidak langsung emosi dan fikiran suami akan terganggu dengan keadaan diri yang tidak bermaya, seterusnya boleh mencetuskan kemarahannya atau ketidakselesaan buat suami untuk mendengar letiran isteri tersebut. Tambahan lagi, perkataan bunga digunakan dalam barisan keempat dalam rangkap 5 ini ialah dilambangkan sebagai seorang wanita. Perkataan bunga diguna pakai oleh pemikiran masyarakat Melayu untuk menggambarkan seorang wanita. Oleh itu, maksud baris kelak terbang ke bunga lain ialah bermakna tidak mustahil suami yang keletihan mendengar pula leteran dan bebelan isteri tadi akan terbang mencari wanita yang lain untuk mengubah hatinya yang lara. Jadi, jelaslah di sini, sebenarnya pantun ini mengandungi nilai-nilai murni yang boleh murid jadikan sebagai pedoman, bukan sahaja sebagai seorang isteri kelak, malah juga sebagai seorang manusia, kita haruslah berhati-hati apabila ingin mengeluarkan kata-kata untuk menegur seseorang. Terima kasih. Baiklah, rangkap kelima panel keempat kita dah terangkan dengan cukup menarik. Jelaslah cerita pasal suami isteri lah nampaknya, tapi saya rasa sebenarnya konsepnya lebih luas sebenarnya nak ditunjukkan kepada murid-murid, bahawa di sebalik itu kita sendiri kena menghormati, kena tahu cara berkomunikasi dengan baik antara satu sama lain. Baiklah, tanpa membuang masa, kita teruskan kupasan rangkap ke-6 daripada panel kita yang kedua. Nampaknya beliau dah ada persediaan yang cukup mantap. Silakan panel kedua untuk kupasan rangkap yang ke-6. Baiklah saudari Aisyah, tanpa membuang masa, izinkan saya mengulas mesej yang terdapat pada rangkap ke-6. Baik, sebagai bakal guru bahasa, saya sangat tertarik dengan rangkap ke-6 ini. Hal ini kerana pada rangkap ke-6, kita dapat lihat bahawa pengarang menyentuh isu berkaitan adat dan bahasa. Pada rangkap ini, pengarang menyatakan bahawa hidup di dunia mestilah penuh adat dan maksud pengarang bahasa tidak boleh dijual beli, bermaksud budi bahasa yang halus menunjukkan bangsa yang baik. Bagi memudahkan kefahaman terhadap perkara ini, jelas bahawa pengarang ingin menyatakan kelakuan seseorang dapat menunjukkan baik atau buruk latar belakangnya. Oleh itu, kita mestilah menjadi manusia yang beradat dan menjaga tutur kata kerana dua perkara ini dapat mencerminkan kepribadian kita. Pada pendapat saya juga
Mesej atau nasihat yang disampaikan pengarang ini amat menarik. Hal ini kerana seperti yang kita sedia maklum, generasi kini semakin kurang didedahkan terhadap adat yang memainkan peranan dalam membentuk kelompok masyarakat yang berbudi pekerti. Justeru itu, melalui komponen sastra seperti pantun ini, masyarakat dapat didedahkan terhadap adat dan budaya bagi melahirkan masyarakat yang harmoni serta sedikit sebanyak dapat memberi kesedaran kepada pembaca terhadap nilai-nilai murni yang terdapat dalam komponen sastra. Sekian daripada saya, harap jelas dan mudah difahami. Terima kasih. Alhamdulillah cukup baik. Panel kedua memang tak pernah mengecewakan, begitu padat dan tidak sukar untuk difahami. Begitu jelas bahawa kita hendaklah beradat ataupun hidup di dunia ini, dan bahasa itu sendiri tidak dapat dijual beli. Kita kena sentiasa ada pendirian hidup. Baiklah, seterusnya bagi rangkap yang terakhir, kita dah sampai pada rangkap terakhir. Saya rasa elok saya beri kepada orang yang terakhir, iaitu panel keempat kita untuk mengupaskannya. Untuk rangkap yang ketujuh, dipersilakan. Baiklah, tanpa membuang masa, saya lafazkan pula rangkap pantun yang terakhir. Pisang kelat digonggong helang, jatuh ke lubuk Inderagiri. Jikalau berdagang ke rantau orang, baik-baik membawa diri. Pantun ini secara jelasnya dapat kita fahami bahawa mesej yang terkandung adalah nasihat untuk orang yang bergelar perantau atau seseorang yang melancung atau berhijrah ke negeri orang. Boleh jadi dia berhijrah kerana bekerja, berhijrah kerana menuntut ilmu, atau boleh jadi seseorang yang melancung ke negeri orang atau makan angin orang kata. Jadi, seperti yang kita maklum, menjadi seorang perantau memerlukan keberanian dan persediaan diri yang mencukupi, terutamanya perihal keselamatan diri. Seperti pepatah Melayu mengatakan, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Hal ini kerana negeri orang tidak sama seperti negeri kita sendiri. Lazimnya dapat kita lihat dari segi banyak perbezaan dari segi budaya, komuniti, masyarakat, pemakanan, pemakaian, dialek dan juga agama. Ini bermaksud apabila bergelar perantau, kita harus bijak dan sentiasa menjaga keselamatan diri dari segi menjaga maruah bangsa dan agama, menjaga sikap dan tutur kata. Justeru, pandai-pandailah kita membawa diri dengan baik apabila merantau ke negeri orang supaya sebagai anak bangsa Melayu, murid dapat bijak menilai apa yang baik dijadikan tauladan, yang buruk dijadikan sempadan. Itu saja perkongsian saya untuk hari ini. Moga bermanfaat. Terbaik, rangkap ketujuh ini walaupun cukup ringkas, namun mesej ini sangat hebat untuk dijadikan pengajaran buat semua, khususnya untuk murid tingkatan 2. Baiklah, jadi hadirin sekalian, kita telah selesai bagi kupasan tentang pemikiran atau mesej yang hendak disampaikan penulis kepada pembaca bagi pantun nasihat ini. Jadi kita dah tahu semua mesej apa yang penulis ingin sampaikan, dah selesai pun. Jadi bolehkah saya minta panel ketiga kita untuk simpulkan tentang satu kepentingan ataupun tujuan utama pantun nasihat ini diletakkan dalam pengajaran antologi sekolah menengah untuk murid tingkatan 2. Selain ini adalah keperluan. Mengapa persoalannya? Dipersilakan. Baiklah, terima kasih panel atas soalan yang saya kira cukup menarik untuk disimpulkan. Bercerita tentang kesusasteraan yang melibatkan hasil karya, antaranya puisi tradisional pantun ini sememangnya wajar didedahkan kepada murid di sekolah. Kerana apa? Kerana melalui kesenian bahasa ini, mesej yang ingin disampaikan sebagaimana yang kita dapat lihat maksud. Jadi maksud yang akan disampaikan ini akan diperhalusi oleh murid-murid. Ya, jadi kita dapat lihat bahawa melalui kesenian bahasa ini mesej yang ingin disampaikan lebih bermakna, menjadi lebih diertikan kepada para
murid di sekolah. Mengapa dikatakan bermakna? Kerana yang mana bahasa yang digunakan indah, tersusun, mencerminkan budaya dan harta orang Melayu. Jadi sewajarnya mesej-mesej seperti ini diterapkan dalam penghasilan karya kerana perkara ini perlu didedahkan kepada murid di awal usia. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Jadi biarlah murid-murid ini menghargai bahawa bahasa, kesenian bahasa itu menjadi satu budaya dan adat yang harus dipegang oleh mereka. Ini bagi membentuk kerohanian seterusnya dapat membina sasiah dan akhlak mulia dalam diri murid. Jadi penghasilan karya seperti ini diambil untuk dimasukkan di dalam antologi dapat memberikan satu ilmu serta khazanah Melayu yang tak ternilai harganya kepada murid. Jadi begitulah kepentingan kesusastraan dalam kehidupan kita sebagai orang Melayu. Baiklah, demikian tadi rumusan yang cukup ringkas daripada panel kita yang dapat kita peroleh daripada hasil perbincangan pada hari ini. Konklusinya, pantun nasihat ini adalah keperluan supaya seseorang individu itu tidak terus terleka. Kenapa kita kena berpantun? Sebab ini adalah warisan dan dengan pantun kita dapat menjaga perasaan orang lain. Tidaklah sentap cepat sangat kita terlampau lurus orang kata. Jadi dengan pantun ni kita dapat berkias, kita dapat berbahasa. Hal ini demikian kerana pantun ini menggunakan bahasa-bahasa yang menguji tahap pemikiran untuk berfikir secara kreatif dan kritis. Baiklah hadirin sekalian, ahli panel kita, entah sirih salah sarung, entah kata salah tutur, entah maksud salah sampai, terimalah salam bersantun, salam minta maaf, salam minta ampun. Saya mewakili ahli panel yang mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang sudi mendengar forum perbincangan, forum maya kita, dan atas dasar keterbatasan waktu saya mohon mengundur diri. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.